Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Mona Lisa. Before this, kita orang kurang cakap pasal ni. So, kita orang nak cakap terima kasih kerana terus support kita orang dekat channel YouTube Mona Lisa ni. Dan juga klik to this video. Aku tak nak sembang panjang. Kita go straight dekat review Galaxy S21 ni. Phone terbaru, antara phone terbaru daripada Samsung. Dia orang release 3 variant untuk Galaxy S21 ni. Untuk Galaxy S21 ni aku rasa possibly antara phone yang paling kacak untuk tahun ni. Dan juga antara phone yang terlaju korang berdapat untuk tahun 2021 ni. Sebelum aku sembang panjang lagi, kita roll the intro. As usual guys, kalau tahun sebelum-sebelum ni diorang akan release Galaxy S lineup diorang pada awal tahun setiap tahun. So untuk tahun 2021 ni, diorang release Galaxy S21, Galaxy S21. So sebab tu kalau tahun lepas Galaxy S20. Kalau tahun ni Galaxy S21 datang lagi dengan 2 extra variant, iaitu Galaxy S21 Plus dan juga Galaxy S21 Ultra. Dan untuk tahun ni, personally aku paling suka Galaxy S21 ni sebab untuk spek dia, untuk phone flagship, bagi aku spek dia agak balance. Tak adalah mahal sangat. Dan at the same time, kalau compare dengan abang-abang dia iaitu Galaxy S21 Plus dan juga Galaxy S21 Ultra tu, yang bezanya ialah kamera, bateri, screen size dan juga RAM. Aside from that, tak ada beza pun. Dan juga untuk semua Galaxy S21 ni, dia pakai chipset yang sama. So, bagi aku ini yang the best lah bagi aku. Bercakap pasal spek, ni dia spek telefon ni. Telefon ni guna chipset Exynos 2100 yang berteraskan 5nm. Skrin dia bersaiz 6.2 inci, Full HD Plus Dynamic AMOLED dengan high refresh rate 120Hz dengan Corning Gorilla Glass Victus. Phone ni juga ada 8GB RAM dan juga storage setinggi 256GB ROM, 5G ready dan dual SIM support. Untuk Galaxy S21 ni, dia ada triple camera array dekat belakang dan support up to 8K recording. Kita mula dengan design untuk Galaxy S21 ni. Dia datang dengan 4 variant warna, iaitu Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink. Dan dekat tangan aku ni, yes korang tepat, Phantom Black yang aku personally suka. Kacak gila kot. Bagi aku dia nice sebab dia tak adalah nampak macam striking, macam elegant sangat, tapi memang still ada premium sleek looking gitu. Dekat bawah phone ni ada SIM card tray, USB Type-C, speaker grill. Dan di bahagian sebelah kanan ni ada power button dan juga volume rocker dia. Diorang guna finishing matte. Dan untuk camera bump ni bagi aku dia boleh jadi mixed feeling dekat orang. Ada orang suka, ada orang tak suka. Maybe one of the reason kenapa diorang tak suka ialah sebab kalau kita letak atas meja, dia still ada sedikit wobble lah. Tapi bagi aku benda tu bukan minor issue sangat pun. Dan memang boleh puji sebab dia ada identiti sendiri. Kalau sebelum-sebelum ni iPhone buat design camera bump yang macam stove tu, mula-mula orang komplain, lepas tu ada orang tiru. Untuk Samsung ni aku rasa bagus lah dia orang buat identiti sendiri tu. Antara benda yang kontroversial untuk Galaxy S21 ni ialah dia punya back material ni yang diperbuat daripada plastik. Yes, korang dengar betul, Galaxy S21 ni phone flagship daripada Samsung tahun 2021 diperbuat daripada plastik. If korang tanya aku, maybe inilah move yang Samsung buat untuk cut cost. Tapi actually tak adalah teruk sangat mana pun. Dan diorang cover lagi dengan finishing matte. Memang terasa solid, well built dan tak rasa macam cheap plastik pun. The only way kalau korang nak tahu phone ni phone plastik ialah kalau korang ketuk phone ni. Memang tak bunyi glass langsung, bunyi plastik. Tapi ada bagus juga kalau pakai material plastik ni. Satu, dia tahan calar, tahan pecah, and at the same time dia tahan lagi fingerprint magnet ataupun oil yang ada dekat tangan korang lagi susah nak melekat dekat telefon ni. Next, kita cakap pasal skrin telefon ni pula. Boleh dikatakan downgrade compare dengan telefon Galaxy S20 tahun lepas. Jadi kalau tahun lepas untuk Galaxy S20 diorang guna skrin QHD ataupun 2K. Tahun ni diorang guna skrin Full HD Plus sahaja. Bagi pendapat aku, kalau korang tengok phone ni yang bersaiz 6.2 inci dan ada high PPI iaitu 421 PPI, korang tak dapat beza pun screen resolution untuk telefon ni either 2K ataupun Full HD Plus. Bagusnya kalau pakai screen Full HD Plus ni, screen korang akan still cantik, high resolution, tapi at the same time takkan makan bateri sangat. Lagipun ni phone Samsung. Panel yang diorang buat ni memang cantik sebab diorang guna screen AMOLED tambah lagi dengan high refresh rate. Memang lawa, bateri smooth dan juga cukup cerah even siang hari. Skrin untuk Galaxy S21 ni juga jenis flat. Next kita cakap pula pasal battery life untuk telefon ni. Kapasiti bateri untuk telefon ni ialah 4000 mAh bateri. Dan untuk 4000 mAh bateri ni, screen on time yang aku dapat lebih kurang 5 hingga 6 jam. And aku consider tu agak bagus. It's not the best tapi agak bagus. Dan dalam seharian tu aku adalah guna telefon ni untuk tengok YouTube, social media macam TikTok dan Instagram. Dan boleh dikatakan agak heavy.
Galaxy S21 ni juga support fast charging up to 25 watt dan fast wireless charging setinggi 10 watt. Dalam masa 30 minit, kalau korang charge telefon dari 0%, korang boleh dapat setinggi 55%. Korang juga boleh guna telefon ni sebagai power bank. Sebab apa? Sebab telefon ni support reverse wireless charging. So kalau korang macam aku, guna iPhone atau smartphone yang support wireless charging, korang boleh letak telefon korang di sebelah Galaxy S21 ni. So boleh share top up battery device korang in case of emergency tu. Untuk gaming pula, disebabkan telefon ni guna in-house chipset terbaru daripada Samsung, memang korang terasa sangat smooth. Dan korang takkan kecewa dengan performance telefon ni. Tambah lagi, telefon ni support high refresh rate, penggunaan seharian ataupun gaming session korang memang rasa berdesup. Sepanjang penggunaan aku tak jumpa lagi hiccup ataupun lag bila aku main game guna telefon ni. Game seperti PUBG, COD Mobile, Genshin Impact, korang boleh main dengan high setting, tak ada masalah pun. Samsung juga ada gaming mode yang diorang namakan Game Booster, so korang boleh dapat better gaming experience guna mode ni. Masa aku guna telefon ni untuk main game, aku perasan telefon ni akan sedikit suam. Maybe due to telefon ni yang nipis. Tapi still boleh pegang dengan comfortable. Aku tahu ada yang curious tentang benchmark artificial Snapdragon versus Exynos ni. So ni result dia. Based on result dia, korang boleh tengok result dia almost lebih kurang je. So untuk Galaxy S21 ni, korang dah tak perlu risau dah performance dia sebab dia memang on par dengan telefon yang pakai Snapdragon 888 dekat smartphone lain. Seterusnya kita tengok pula dia punya speaker untuk telefon ni pula. Even telefon nipis, sound quality dia memang kuat and at the same time cukup puas hati. Seterusnya kita move on dekat kamera untuk telefon ni pula. Kalau korang bandingkan telefon ni dengan Galaxy S20 yang sebelum ni, tak ada beza sangat pun. Dekat belakang telefon ni still ada 3 lens iaitu 12MP ultra wide, 12MP wide dan 64MP x3 telephoto lens. Ni dia hasil kualiti yang korang boleh dapat daripada kamera ni. As expected, memang color daripada phone Samsung ni memang cantik dan high detail. Untuk secondary lens iaitu ultra wide dan telephoto X3 telefon ni memang bagus sebab color reproduction dia almost sama macam warna dekat telefon main kamera dia. Phone ni juga ada camera pro mode untuk bantu korang untuk dapat better image quality ataupun video quality sebab korang boleh fine tune setting dia seperti white balance, ISO, shutter straight daripada native camera app dia. Okay, let's talk about apa yang kurangnya dekat Galaxy S21 ni. Pertama sekali, telefon ni tak ada micro SD card slot expansion, so korang tak letak micro SD dalam ni. Jadi pelik lagi sebab kamera ni support 8K recording, storage size dia tak cukup besar, setinggi 256GB dia. So kita tahu kalau shoot 8K memang akan makan space lagi cepat. So move ni aku rasa tak cukup bagus lah daripada Samsung. Kedua ialah sebab telefon ni tak ada earphone jack dan juga tak ada power brick dalam kotak. Yes, disebabkan Apple yang set trendsetter tak ada power brick dalam kotak, now Samsung pun ikut. The only thing yang korang dapat daripada kotak dia ialah USB Type-C to Type-C cable, some paperwork dan SIM card tool ejector. So untuk conclusionnya, patutkah korang beli Galaxy S21 ni? Aku nak leave decision tu dekat korang. Tapi as aku explain tadi, memang aku boleh cakap telefon ni performance dia padu. Design dia bagi aku memang cantik, menarik. And at the same time, price yang dia offer tu agak masuk akal. Lagi-lagi sebab telefon ni telefon flagship. Apa pula pendapat korang? Korang boleh tulis komen korang dekat bawah. Last kali guys, korang tahu apa perlu buat? Korang boleh tekan butang like dan subscribe dekat bawah. Kalau korang nak support channel ni, korang boleh join hashtag Team Uhuk kita orang dekat bawah. Memang aku sangat-sangat recommend. Aku Syakir dari channel YouTube Mona Lisa. Bereba, jumpa lagi. Assalamualaikum.